Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insya-Allah hari ini kita memasuki hari yang kedua bagi kelas pendidikan syariah Islamiah online. Cewa. Are you ready guys? Insya-Allah kita teruskan insya-Allah kita ulang lagi tema PSI kita untuk SPM ada 5 akidah, usul fiqh, ayat hukum, hadis hukum dan fiqh. Dan hari yang kedua ini kita teruskan lagi dengan usul fiqh insya-Allah. So kita masih lagi dalam tingkatan 4 usul fiqh bab yang ke-7. Semalam bab yang ke-6, so hari ini bab yang ke-7. Bab yang ke-7 tajuk dia adalah hukum syarak. Insya-Allah. So untuk hari ini, untuk memahami bab ini, kita kena tahu ada poin pertama pengertian hukum syarak, poin yang kedua jenis-jenis khitabullah, dan poin yang ketiga pembahagian hukum syarak. 3 poin ini kita kuasai, insya-Allah bab hukum syarak settle. Jom kita pergi. Ini yang semalam hari pertama yang kita sentuh pasal maksud usul fiqh. Usul fiqh maksud dia adalah ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbatkan hukum-hukum syarak. Mengeluarkan hukum syarak, dan hukum ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dan kita istinbat, itu kita keluarkan hukum ini daripada dalil-dalil tafsili. So hari ini kita nak bincangkan tentang hukum-hukum syarak. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum-hukum syarak? Apa jenisnya, apa pembahagiannya, insya-Allah. So hukum syarak, maksud dia ia adalah khitabullah. Khitabullah khutbah. Ingatkan khutbah tu ni ceramah ataupun khitab ni percakapan. Ucapan. Ia adalah satu ucapan Allah, khitabullah, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ada tak khitabullah yang tidak ada kaitan dengan perbuatan mukallaf? Ada. Contohnya khitabullah tentang kebesaran Allah, tentang keimanan, tentang hari kiamat dan seumpamanya. So yang tu tidak termasuk dalam hukum syarak. Hukum syarak adalah ucapan-ucapan Allah yang ada kaitan dengan perbuatan mukallaf, iaitu perbuatan mukallaf ni contohnya macam solat, perkahwinan, jual beli, yang ada dosa pahala. Dan perbuatan ini, khitabullah ini sama ada berbentuk tuntutan, yakni iqtida, ataupun pilihan, iaitu takhyir ataupun wad'i. Ada 3. Iqtida, takhyir, wad'i. Apakah itu? Jom kita fahami. Khitabullah ada 3, iqtida, takhyir, wad'i. Iqtida ni tuntutan, pilihan dan juga wad'i. Nanti kita cuba tengok. So sekarang ni kita pergi yang kedua, jenis-jenis khitabullah. Ada 3 tadi kan, iqtida, takhyir, wad'i. So kita pergi yang pertama dahulu, iqtida. Apakah yang dimaksudkan dengan iqtida? Iqtida ialah tuntutan melaksanakan sesuatu perintah, iaitu Allah menuntut kita untuk buat sesuatu. Sama ada tuntutan itu pasti kena buat, atau tidak pasti. Ini Allah suruh ke ataupun Allah tak apa je tak buat. Kita tengok. Pasti atau tidak pasti. So tuntutan melaksanakan ni ada 2 jenis. Yang pertama, tuntut untuk buat. Kena buat benda tu. Yang kedua, tuntutan untuk tinggal. Itu jangan buat. Kena tinggalkan. Kalau buat, salah. Ini kena buat. Kalau tinggal, salah. Ada 2. Buat ataupun kena tinggal. Dan tuntutan untuk buat ada 2 jenis lagi, iaitu buat memang pasti kena buat, tidak pasti kena buat. Tinggal juga. So pasti kena buat ni adalah wajib, dan tidak pasti kena buat hukumnya adalah sunat. Yang kita baca sama ni sunat. Apa detail nanti kita tengok contoh dia. Untuk tinggal, tuntutan untuk tinggalkan, pasti kena tinggal, tidak pasti kena tinggal.
Okay, pasti kena tinggal ni haram. Maksudnya kalau kita buat juga benda tu berdosa. Sebab Allah kata pasti kena tinggalkan benda tu. Tidak pasti kena tinggal adalah makruh. Okay, insya-Allah. Okay, kita tengok contoh. Contoh wajib. Maksudnya tuntutan untuk buat dan pasti. Yang ni jazam bahasa Arab. Jazam kena buat, pasti kena buat. Okay, contohnya Allah mengatakan wa aqimus solah wa atuz zakah wa aqamu ma'arrakin. Wa aqimu, dan tunaikanlah solat. Wa aqimu ni, ini adalah fi'il amar. Fi'il amar ni adalah suruhan, ya, atau tuntutan untuk buat. Okay, Allah suruh, kan, aqimu, buatlah, tunaikanlah solat. Suruhan, tuntutan untuk buat. Adakah tuntutan ini pasti? Ya, pasti. So pasti kena buat. Kalau tak buat, berdosa, salah di sisi syariah Islamiah. Okay, maka kita katakan maka solat itu pasti ni kan. Pasti kena buat, warna biru. Kan? So bila solat itu pasti dan kena buat, maka yakni hukum solat itu adalah wajib. Okey, senang je kan? Benda kita dah tahu. Cuma dia nak explain lebih detail. Okey, kita tengok contoh bagi haram. Tuntutan haram ini ialah tuntutan untuk tinggal. Tadi untuk buat, ni untuk tinggal. Dan pasti kena tinggal. Okey, contoh Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perkataan la di sini. La tidak. Ataupun jangan. La an-nahiyah. La an-nahiyah maksudnya jangan. Itu satu larangan. Okey. Tuntutan untuk tinggal. Jangan buat. Okay, kalau buat salah, berdosa. Okay, maka adakah tuntutan ini pasti? Jawapan ya. Ia adalah satu tuntutan yang pasti, yang tidak ada keraguan dan tidak ada di mana-mana lagi ayat yang mengatakan boleh berzina. Tak ada. So ini adalah satu tuntutan pasti untuk tinggal. Okay, bukan untuk buat, untuk tinggal. So maka zina pasti kena tinggal. Okay, pasti kena tinggal. Yakni hukum zina adalah haram. Sebab apa haram? Sebab pasti kena tinggal. Okey, senang. Okey, next. Contoh sunat. Sunat ialah tuntutan untuk buat. Okey, kena buat dan tidak pasti, ghairu jazam. Tidak pasti. Kena buat ke ataupun tak apa ni kalau tak buat. Sebab apa? Okey, kita tengok contoh. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ni ayat tentang hutang. Kalau kita berhutang, Allah kata faktubuhu, kita kena tulis. Faktubuhu fi'il amar. Allah kata wajib kita tulis. Okay, kalau kita berhutang. Okey. So fi'il amar ni satu suruhan, tuntutan untuk buat. So kalau tak buat, salah. Okey. So adakah tuntutan ini pasti? Sini tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Kita mesti tertanyakan kenapa tidak pasti. Sebab ayat selepas ayat 282, ayat 283, okey, Allah kata apa dia? Allah kata fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah. Apa maksud dia? Fa in, jika, amina, kamu berasa aman. Okay, jika berasa aman, falyu'addi, maka sempurnakanlah amanatahu, amanahnya. Okey. Kalau maksud daripada kalau saling mempercayai antara pemberi hutang dan penghutang, orang bagi hutang dengan orang penghutang tu dia saling percaya satu sama lain, cukuplah percaya sahaja bahawa penghutang akan menunaikan amanahnya. Okay, bahawa penghutang tu akan menunaikan, sempurnakanlah amanahnya. Penghutang tu akan tunaikan amanahnya. Apa maksud dia? Yakni tidak perlu lagi catat. Cukup hanya percaya sahaja. Okey, so tidak perlu catat hutang tersebut. Okey, so ayat ini Allah katakan tidak perlu catat. Tapi sini Allah katakan perlu tulis, perlu catat. So macam mana? So kita katakan maka catat hutang itu tidak pasti kena buat ke tak payah buat. Ke tak apa tak buat. Bila tidak pasti kena buat, maka hukum dia jadi sunat. Asalnya kena buat, tapi Allah katakan tak apa pula tak buat kan, tak apa pula tak catat. So bila macam tu tak pasti, maka hukumnya adalah sunat. Okey, kita pergi isunya. Contoh makruh.
Contoh makruh adalah tuntutan untuk tinggal dan tidak pasti. Okey. Contohnya ni, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya. La, jangan. Tas'alu, kamu tanya. La adalah la an-nahiyah. Itu larangan. La an-nahiyah, larangan, jangan. Tuntutan untuk tinggal. Okey. So bila jangan, kena tinggal. Adakah tuntutan ini pasti? Tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Okay, sebab dalam ayat yang tersebut juga Allah mengatakan wa in tas'alu, dan jika tas'alu, kamu bertanya, afallah, Allah maafkan. Tadi kata kalau la tas'alu, jangan tanya. Tapi seterusnya Allah katakan jika kamu tanya, Allah maafkan. Apa maksud dia? Jika kamu bertanya, Allah maafkan, maksud dia tidak berdosa jika bertanya. Sebab apa? Sebab Allah maafkan. So tidak berdosa lah kan. So sekarang ni bertanya soalan itu tidak pasti kena tinggal ke ataupun boleh bertanya. Kalau kat sini macam tak boleh, jangan kamu bertanya. Tapi ayat yang satu lagi tadi Allah kata Allah maafkan. So kita tak pasti kena tinggal ke ataupun boleh buat. So bila tidak pasti tinggal, maka hukumnya makruh. Okey, dia tak jadi haram. Okey, boleh. Okey, itu contoh makruh, contoh sunat tadi, contoh haram dan contoh wajib. Okey, so settle. Iktidak ni bahagian dia. Okey, settle iktidak. Yang kedua, takhyir. Apa maksud takhyir? Takhyir ialah khitabullah, ucapan Allah yang memberi pilihan kepada mukallaf. Allah bagi pilihan kepada mukallaf sama ada hendak melakukan ataupun tidak. Buat pun tak apa, tinggal pun tak apa. Iaitu harus. Kan kita haruslah. Okey, contohnya Allah mengatakan wa in halaltum fastadu. Jika kamu telah pun halaltum, iaitu kamu telah berhul, kalau ni dalam haji lah, haji. Fastadu, maka kamu kena berburu. Berburu binatang. Okey. Maaf saya paling out sikit. Okey. So dalam ayat ini Allah katakan perintah supaya berburu. Perintah maksudnya wajib, fi'il amar. Tapi perintah itu dibuat selepas mereka dilarang daripada berburu. Sebelum diberi izin untuk berburu, sebelum itu haram. Sebab apa? Sebab waktu itu mereka dalam ihram haji. Kan, apabila kamu sudah tahallul, lepas dah haji, maka baru boleh memburu. Okay. So ulama dalam kaedah usul fiqh, ulama telah menyatakan bahawa satu perintah yang datang selepas larangan asalnya haram, kemudian boleh buat, adalah harus hukumnya. Okey, maka di sini hukum berburu adalah harus. Sebab apa? Sebab sini perintah boleh buat. Okey, sebelum tu haram. Okey, maka hukumnya harus. Okey, so itu takhyir, senang saja. Okey, settle. Wad'i last. Okey, wad'i ialah khitabullah, ucapan Allah yang menunjukkan sesuatu itu sebagai sebab, syarat atau penghalang kepada sesuatu yang hukum. Apa maksud dia? Okay, ada tiga. Sesuatu itu sebagai sebab kepada suatu hukum yang lain, sesuatu itu menjadi syarat kepada suatu hukum, atau suatu itu menjadi penghalang kepada suatu hukum. Okey, contohnya membunuh menjadi penghalang kepada dapat harta warisan. Wuduk menjadi syarat kepada sahnya solat. Okey, dan seumpamanya. Okey, kita tengok contoh sebab. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqah, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u, maka potonglah aydiyahuma, tangan mereka berdua. Okey, so sini Allah mengatakan dalam ayat ini perbuatan mencuri, okey, menjadi sebab, yang kuning ni menjadi sebab kepada dipotongnya tangan. Okey, kalau tak mencuri tak wajib potong tangan. Okey. Contoh syarat. Ini hadis la yaqbalu solat, tidak terima, okey, solat, okey, apabila kamu berhadas hatta, sehingga yatawadda, kamu berwuduk.
Okey. So dalam hadis ini menjelaskan wudu menjadi syarat sah solat. Okey. Tanpa wudu maka solat tidak diterima. Okey. Boleh. Okey, contoh penghalang ataupun mani' bahasa Arab. Hadis Nabi katakan al-qatil pembunuh la yarisa, tidak mewarisi. Maksud daripada hadis ini menjelaskan perbuatan membunuh okey, menjadi penghalang. Perbuatan membunuh ini menjadi penghalang seseorang mewarisi harta. Okey, maksudnya kalau anak bunuh ayah, okey, so anak tu menjadi tak dapat harta warisan daripada ayah dia, harta pusaka. Okey, itu contoh penghalang. Okey, so ini contoh tadi, Okey, so setelah wudu'i. Okey, boleh InsyaAllah. Okey, kalau tak faham boleh bertanya ataupun ulang video sehinggalah faham insyaAllah. Mungkin lambat sikit, mungkin ada yang lambat, mungkin ada yang cepat, tapi jangan khawatir, insyaAllah kefahaman itu akan datang. Okey, so kesimpulannya hukum syarak, pembahagian hukum syarak ada dua. Satu hukum taklifi, iaitu hukum yang mengandungi dosa dan pahala, taklifi. Okey, ada 5. Satu ijab, iaitu wajib, ni dalam masyarakat lah, ijab wajib. Nadbun sunat, tahrim haram, karahah makruh dan ibahah harus. Okey, yang tadi kan. Okey, yang tuntutan pasti tak pasti apa semua tu kan. Okey, yang kedua hukum wadi'i, iaitu hukum yang tidak ada kaitan dengan dosa pahala, cuma dia syarat sebab kalau tak ada benda tu jadi tak sah ataupun sah ataupun batalnya solat. Contohnya lah, itu sebab syarat mani'. Contohnya kita katakan sebab masuk waktu maghrib ialah terbenam matahari. Syarat sah solat adalah dengan ada wudu. Okey, penghalang kepada solat adalah kufur ataupun murtad. Okey. So kalau tak cukup sebab, tak cukup syarat, maka kena cukup sebab dan syarat barulah sah solat. Kalau tak cukup maka terbatallah solat tadi. Okey, kalau kita tak ambil wuduk maka terbatallah solat. Tapi ini tidak melibatkan dosa dan pahala. Okey, ia melibatkan sah ataupun batal. Okey, boleh. Insya-Allah. Wallahu alam. Itu saja tentang bab kita untuk bab yang ketujuh, usul fiqh. Kena pastikan kita faham pengertian hukum syarak, jenis-jenis khitabullah, pembahagian hukum syarak itu sendiri. Okey, sorry. Okey, ada soalan? Itu saja untuk hari ini. Bertemu lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.